Dia pencen ini seperti kita tahu itu peruntukan perlembagaan. Jadi apa-apa tindakan, ada juga wawar kononnya kerajaan perpaduan ni akan menimbangkan untuk menghapuskan pencen atau mengurangkan. Itu semua saya fikir tidak musabah. Kerana isu ini isu yang menyentuh soal perlembagaan dan harus diteliti dan dirojok pada semua pihak. Saya kata kalau kita nak ada reformasi kepada sistem pencen supaya kita dapat menjaga kewangan negara agar ia mampan dan juga kita cukup duit untuk membuat semua perancangan pembinaan, pembangunan dan sebagainya, kita perlu ada satu reformasi kepada sistem pencen di mana penjawat awam baru, pengambilan baru yang bukan ada di dalam perkhidmatan awam hari ini diberikan KWSP ataupun sistem yang berbeza daripada sistem yang ada pada hari ini. Itu yang saya maksudkan. Bagi mereka yang sudah ada di dalam penjawat awam sebagai pegawai tetap, you are layak untuk dapat pencen. Memang layak untuk dapat pencen dan saya tak akan kacau, saya tak akan minta supaya diambil pencen tersebut. Itu memang hak anda sebagai penjawat awam yang sedia ada. Apa yang saya cadangkan adalah untuk masa depan. Sebab waktu saya menjadi seorang ahli politik, saya selalu membuat keputusan bukan hanya untuk hari ini tetapi untuk hari yang akan datang. Dan saya dah jangka benda ni akan menjadi masalah sejak kepimpinan Datuk Seri Najib, Perdana Menteri pada tahun 2015, saya bangkitkan sebagai menteri pada waktu itu, Menteri Belia dan Sukan. Saya kata kalau kita tidak membawa reformasi kepada sistem pencen yang sedia ada, kita akan berdepan dengan satu tekanan kewangan kerajaan yang sangat-sangat besar. Kerana apa? Pertama, kerana penjawat awam kita semakin besar jumlah dia, satu. Kedua, kerana jangka hayat rakyat Malaysia semakin meningkat. Kalau dulu 60 tahun, 70 tahun, sekarang ni 80 tahun lebih. Maknanya orang yang akan terima pencen itu akan terima pencen untuk tempoh masa yang lebih lama. So bila jumlah penjawat awam semakin besar, bila jangka hayat kita semakin lama, maka bil pencen itu akan menjadi semakin besar. Syaril, untuk anggaran tahun 2023, Syaril pun tahu ini. Daripada budget of roughly 300 bilion ringgit Malaysia, tanggungan kita untuk maksud tanggungan pencen, allowance bersara dan ganjaran 30.5 bilion ringgit. 10%. 10% daripada bajet kita adalah tanggungan pencen dan tanggungan yang berkaitan dengan bayaran bersara. Dan Datuk Seri Ismail Sabri sewaktu menjadi Perdana Menteri telah memberi gambaran bahawa pada tahun 2030 jumlah tersebut yang menjadi 30 bilion pada tahun ini, pembayaran pencen ya, akan naik sampai 47 bilion ringgit. Ya. So saya rasa kalau kita melenting saja bila saya bagi cadangan dan tidak melihat bahawa ini adalah bom jangka, ticking time bomb yang kalau kita tak buat sesuatu akan betul-betul menghimpit ruang perbelanjaan kerajaan untuk membina sekolah, membina hospital, klinik dan sebagainya. Saya rasa kita berada dalam sindrom penafian. Satu lagi saya nak sampaikan fakta ni Syaril, sebab ramai yang mungkin tak tahu. Pencen untuk penjawat awam di peringkat kerajaan negeri, di peringkat PBT termasuk juga badan-badan berkanun, pencen untuk pegawai tetap di PBT dan juga pegawai-pegawai di badan berkanun iaitu statutory body ditanggung oleh kerajaan persekutuan juga. Bukan saja kerajaan negeri tetapi semua ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Ya betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu.
Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara.